Kadang-kadang setengah kepercayaan ni dia kadang-kadang taklah bawa pada syirik, tapi karut, tak ada asas, no basis. Sebab tu saya personally pun, kalau benda-benda furuk yang boleh bakal khilaf yang kita dah tahu, okey je. Tapi kalau ada kepercayaan tertentu ya, yang kita rasa atau kita tengok tak ada basis, kita kata tak betul ya. Ya tak? Dan sebenarnya bab ni tuan-tuan memang ada perbincangan khas lah. Dalam bab pernikahan, fiqhuz zawaj, the science of marriage, memang ada satu bab, itulah adab ketika mencampuri isteri. Dia ada adab sebelum, adab semasa dan adab selepas. Adab sebelum apa dia? Memakai wangi-wangian. Itu sunnah Nabi tu. Nabi sebelum masuk kepada isterinya, dia akan memakai wangi-wangian. Dan itu diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah antaranya, kuntu utayyib Rasulullah fayatufu ala nisa'ihi thumma yusbihu wa huwa yantahiban. Dia kata Nabi SAW, aku sentiasa selalu mewangi-wangikan baginda, kemudian baginda akan mencampuri isteri-isterinya, sehingga bila berpagi-pagi bersebaran wangi-wangian Rasulullah SAW. Jadi ulama pun masuk adab mencampuri isteri ini, nombor satu sekali memakai wangi-wangian. Pernah? Belum pernah? Start malam ni nak masuk bilik tidur, ambil minyak wangi. Ni kita pakai minyak wangi bila nak keluar rumah? Betul tak? Masuklah rumah tak? Bilik tidur lah tempat sunnah pakai minyak wangi. Saya tak pernah start malam ni pakai wangi-wangian. Tapi pakai wangi-wangian yang disukai isteri lah. Ada orang perempuan ni dia macam-macam. Kau tak betul anak ayat ni? Isteri anak dengan isteri tuan-tuan lebih kurang sama je perangai wanita tu. Kalau bab-bab macam ni, dia agak particular ya. Jadi kita pakai wangi-wangian lah, kalau boleh hak dia suka lah kan. Jangan pakai wangi hak dia tak suka pula kan? Ya. Yang kedua, muda'abah, bermanja-manja. Jangan straight to the point, sembang dulu, belai dulu, macam itulah. Mula'abah atau muda'abah. Yang ketiga, hak penting sekali lah. Hak dua mula-mula tadi penting juga, tapi hak ni hak lebih penting bagi saya lah. Baca doa. Ada orang 30 tahun menikah tak pernah baca doa. Bismillah aja. Itu pun sekali-sekala. Kadang-kadang tak ada nak bismillah, dia kata. Baca doa. Bukan susah mana doa-doa Rasulullah ni. Rabbana jabni nasyaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Bismillah dulu. Bismillah. Jangan bismillahirrahmanirrahim pula. Asal bismillah nak bismillahirrahmanirrahim. Asal bismillah aja nak bismillahirrahmanirrahim. Bukan semua tempat kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Saya nak baca juga ustaz. Tidak haram. Tapi tidak digalak-galak. Kita bukan nak baca Quran. Nabi pun baca bismillah saja. Nabi tidak baca full. Kalau Nabi baca bismillah, awak baca bismillahirrahmanirrahim, awak takkan jadi lebih baik daripada Rasulullah punya. Tak? Nabi baca takat tu, kita baca takat tu je lah. Nabi baca bismillah, kita pun baca bismillah. Nabi baca Rabbana jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Wahai Tuhan, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang kau rezekikan pada kami. Nabi kata fa in qaddara lahu waladun lam yadurruhu syaitan. Kalau malam itu ditakdirkan ada anak daripada hasil bersama tadi, maka anaknya itu tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Kelebihan yang amat besar sekali. Sebab tu kalau saya jadi juru nikah, bagi saya tanya benda-benda bersabit dengan adab-adab yang memberi manfaat kepada rumah tangga akan datang lebih baik ya? Tapi tak perlu tanya ya? Dulu ada sejarah tuan-tuan di Selangor, juru nikah sebelum nak nikah suruh jawab soalan. Pandai-pandai ustaz buat cerita. Pandai-pandai apa? Kes tu berlaku di Sungai Buloh, kecoh satu Selangor, tapi dah dipecat lah. Nasihat lah suruh dia belajar. Mungkin dalam khutbah pernikahan tu kita boleh selitkan nasihat supaya suami belajar hukum Islam, tapi tak perlulah di spesifik one by one sampai kita bagi soalan. Itu menyusahkan dan tak praktikal sama sekali. Setengah orang disokong, baguslah tu, nanti dia ada isteri, tak reti isteri nak ajar dia gitu gini. Allah tak, memanglah logically betul, tapi kadang-kadang menyusah-nyusahkan. Lepas tu malu pula. Betul tuan, ada orang tu dia tanya ni, hak nak nikah ni tanya tak, semain subuh apa rakaat? Pergi tanya. Ni seriously, saya tak tahulah, saya tak ada di majlis itu, tapi tak berlaku di Selangor lah, di negeri lain. Adik perempuan dia nak kahwin, juru dia kau pergi tanya pula bakal adik ipar dia ni. Adik dia tu wanita, nak kahwin tu pengantin tu lelaki lah tanya.
Dia tanya, solat subuh berapa rakaat? Dia tanya. Member dia jawab 4 rakaat pula. Bagus ke begitu? Satu mengaibkan dia. Kalau dia tak tahu pun awak je dah berdosa, dah awak tak wajib tanya dia masa akad nikah pun. Betul tak? Apa poin pergi tanya kawan tu sembahyang subuh berapa rakaat tu? Malu tuan-tuan, semua orang ada. Dia kata aku abang ipar ni, adik tin aku nak nikah dengan laki ni, malulah aku. Dia kata adik ipar aku tak erti semayang. Tak semayang kot. Dah menimbulkan persepsi yang tak bagus pula pada orang ramai ketika itu. Tak perlu. Kita kerja juru nikah je lah. Tak payah nak tanya benda hak tidak mengepek, tapi bukan waktunya. Ya. Ini penting juga tuan-tuan. Baik. Mana tadi? Nak cerita baca doa tu kan? Baca doa tuan. Walaupun sebelum ni tak pernah baca doa, baca. Oh susah saya nak apa? Tak susah, senang saja. Only 8 words, 8 perkataan saja. Samaniyatu kalimatin, 8 perkataan saja. Boleh baca. Oh saya kalau Arab ni susah sikit lah ustaz. Baca kod Melayu pun tak apa. Kalau kita tak mampu, ya, ataupun ambil masa nak hafal, boleh je dalam bahasa Melayu, dalam seumpama ni. Itu adat sebelum. Kemudian adat semasa pula ada banyak juga. Tak banyak lah, tapi ada lah serta-serta perkara, ya. Ala kulli hal boleh saja mencampuri isteri daripada mana-mana arah. Syarat dia depan. Nampak? Kubul, jangan dubur. Dubur haram. Mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Terlaknatlah orang yang menyetubui isterinya pada duburnya. Dubur tak boleh. Kerana banyak hadis Nabi melarangnya. Dalam Quran setahu saya tidak ada, tapi dalam hadis ada. Itu hadis Abi Dawud daripada Abi Hurairah. Setengah hadis yang lain Nabi kata, laqad kafara bima unzila ala Muhammad. Itu hadis Tirmizi tak silap saya. Dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dosa besar lah, memang berdosa lah, ulama sepakat. Ataupun majoriti kata begitu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala turun, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri kamu adalah ladang-ladang kamu, datangilah ladang kamu seperti yang kamu mahu. Pasal apa tu ayat tu? Al-Baqarah 224, 223. Ni tengok balik. Pasal Nabi ditanya oleh sahabatnya, tak kala dia dengar orang Yahudi ni ada satu kepercayaan, sesiapa yang mendatangi kubul isterinya tapi melalui belakang, maka dia kata ja'al waladu ahwal, anak yang lahir nanti akan jadi juling. Maka ditanya pada Rasulullah, Nabi tak jawab. Allah Ta'ala turun ayat, ladang kamu milik kamu, datangilah bagaimana kamu mahu. Ya, kadang-kadang setengah kepercayaan ni dia kadang-kadang taklah bawa pada syirik, tapi karut, tak ada asas, no basis. Sebab tu saya personally pun, kalau benda-benda furuk yang boleh bakal khilaf yang kita dah tahu, okey je. Tapi kalau ada kepercayaan tertentu, ya, yang kita rasa atau kita tengok tak ada basis, kita kata tak betul, ya. Of course lah kalau ada hubung kait dengan akidah, ya tak? Siapa-siapa yang duduk depan muka pintu time matahari tenggelam, sempit rezekinya, oh mana awak tahu, ada hadis ya? Itu tak boleh cakap main-main. Itu kepercayaan yang melibatkan keimanan. Tak boleh lah. Khurafat tu, khurafat. Ni pun khurafat juga, tapi saya ingat yang tu lagi berat, ya? Sikit-sikit sempit rezeki, sikit-sikit sempit rezeki. Itu semasa lah, ya. Dan mungkin lagi ada beberapa yang lain. Tasatur. Mana bila bersama tu kena ada kain yang menutupi, ya. Pasal Nabi ada larang juga. Kata Nabi, idza ata ahadukum ahlahu fala yatajarrad kama yatajarrad al-ba'iran. Bila seorang itu bersama isterinya, jangan dia terbuka. Seumpama terbukanya 2 ekor unta. Betul tak? Unta mana ada kain, kita tutup lah. Jangan, tapi tidak haram. Saya ingat ulama memakruhkan sahaja, tapi kena tutup lah kalau boleh. Itu ada adat semasa. Dah ada beberapa yang lain. Kita bukan nak belajar fiqh pernikahan, tapi dah ada hubung kait sikit pasal junub, jadi saya relate lah sikit.